Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 3, bab 8, lokus dalam 2 dimensi. Dan kita akan lihat subtopik yang kedua, iaitu lokus dalam 2 dimensi serta satu standard pembelajaran, iaitu memerihal lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap, berjarak sama dari dua titik tetap, seterusnya membina lokus itu. Okey, kita akan mulakan dengan standard pembelajaran pertama, iaitu memerihal lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Okey, lokus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap itu. Okey, ayat yang diberi ialah merupakan ayat yang agak panjang. Jadi untuk kata kunci lokus yang pertama ni ialah kamu kena kenal pasti kata kuncinya ialah satu titik tetap. Okey, kata kuncinya ialah satu titik tetap. Okey. Katakan cikgu ada satu titik tetap yang warna biru ni, katakan kita nak membentuk lokus daripada titik ini jaraknya ialah 2 cm. Katakan di sini kita pun ukur 2 cm. Okey, seterusnya di sini pun 2 cm. Okey. Begitulah seterusnya. Sentiasa 2 cm daripada titik biru tu. Okey, apabila kita surihkan lokus ini, apakah bentuk yang kita dapat daripada lokus yang berjarak tetap? Okey, jarak tetap lah ni. Okey, sentiasa sama. Berjarak tetap daripada satu titik tetap. Okey, yang biru ni ialah satu titik tetap. Apabila kita membuat surihan titik yang sentiasa berjarak tetap dari satu titik tetap, apakah bentuk yang kita akan dapat? Jadi bentuk yang kita akan dapat ialah sebuah bulatan. Okey? Dan kata kunci yang perlu kamu ingat di sini ialah satu titik tetap. Contohnya, okey, bagaimana kita nak gunakan kata kunci itu? Contohnya dalam soalan. Contoh pertama. Bina lokus bagi titik P yang sentiasa berjarak 4 cm dari satu titik tetap O. Okey, selepas daripada perkataan dari, kamu lihat di situlah kata kuncinya. Okey, kata kuncinya ialah satu titik tetap. Apabila satu titik tetap, maksudnya kita mesti membina sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap itu dan jaraknya kita perlu ikut berdasarkan soalan yang diberi. Okey, jadi di sini disediakan satu titik tetap berwarna ungu dan kita perlu bina lokus bagi titik P. Okey, jadi langkah pertama kita dah ada satu titik di sini dan kita labelkan titik ini sebagai O. Okey, cikgu labelkan sebagai O dan seterusnya kita perlu menggunakan jangka lukis dan juga pembaris. Okey, kita perlu ada jangka lukis dan pembaris. Yang pertama sekali, selepas kita dah tandakan titik O, kita ukur 4 cm pada jangka lukis kita. Okey, pada bukaan jangka lukis kita ukur 4 cm. Dan seterusnya kita perlu bina satu bulatan. Okey, satu bulatan jejarinya 4 cm. Okey, jejarinya 4 cm dari titik O. Maksudnya di sini O ialah pusat bulatan ini. Okey, dan jangka lukis kita tadi dah ada ukuran 4 cm. Jadi kita boleh bina lokus bagi P. Okey, jadi daripada titik O, cikgu bina satu bulatan. Okey, berjejari 4 cm dan berpusat di titik O. Okey, jadi di sini yang ini merupakan, okey, ini merupakan lokus bagi titik P. Okey, lokus titik P. Okey, ni lokus yang pertama. Okey, ingat kata kunci dia iaitu
satu titik tetap. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula untuk yang kedua, iaitu kita nak memerihalkan lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Okey, lokus pertama dari satu titik. Ini ialah lokus kedua, iaitu lokus dari dua titik. Okey, kita lihat penyataan yang diberi. Lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik itu. Okey, cikgu tandakan kata kuncinya di sini. Apakah kata kunci bagi lokus 2? Kata kuncinya ialah dua titik tetap. Okey, dua titik tetap. Jadi, lokus bagi dua titik tetap, apakah bentuk yang akan terbentuk? Iaitu pembahagi dua sama serenjang. Okey, pembahagi dua sama serenjang kita dah belajar dalam tajuk pembinaan tingkatan 1. Jadi, kita lihat contoh soalan untuk lokus 2. Bina lokus bagi titik P, okey, yang berjarak sama dari dua titik tetap M dan N. Okey, selepas perkataan dari, kamu lihat kata kuncinya dua titik. Ada huruf M, maksudnya titik M dan titik N. Okey, jadi kita akan membina lokus dengan cara kita membina pembahagi dua sama serenjang. Okey, yang pertama, langkah pertama untuk membina lokus 2, tandakan dua lengkuk kecil menggunakan jangka lukis dengan bukaan lebih separuh daripada panjang MN dari titik M. Okey, jadi kita dapatkan dahulu jangka lukis kita. Okey, kita ikut arahan yang diberi. Okey, daripada titik M, kita mesti buka jangka lukis kita lebih daripada separuh. Okey, lebih daripada separuh, kita hanya anggar sahaja. Kita tak perlu ukur lah. Okey, kita anggar sahaja lebih daripada separuh. Kamu tandakan satu lengkuk di bahagian atas. Okey, satu lengkuk di bahagian atas. Dan juga satu lagi lengkuk di bahagian bawah daripada titik M. Okey, seterusnya, kita ulang langkah yang sama. Okey, kita ulang langkah yang sama. Kita buat daripada titik N. Okey, kita buat yang tajam ni kita letak pada titik N. Dan kita tandakan satu lengkuk di bahagian atas. Dan juga satu lagi lengkuk di bahagian bawah. Jadi kita dah dapat dua lengkuk. Jadi kita akan gariskan guna pembaris untuk menyambungkan dua titik persilangan lengkuk tersebut. Okey. Jadi kita akan guna pembaris untuk kita sambungkan. Okey. Okey, katakan cikgu gunakan warna merah untuk melukis lokus ini. Okey. Jadi sekarang kita dah ada garis, iaitu garis ini merupakan pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus M dan N. Jadi di sini cikgu labelkan, okey, cikgu labelkan garis merah ini sebagai lokus. Okey, bergantung kepada soalan, bina lokus bagi titik P. Maka garis merah ini merupakan lokus titik P. Okey, lokus P. Iaitu lokus yang berjarak sama. Okey, garis ini merupakan lokus yang sentiasa berjarak sama dari dua titik tetap M dan N. Okey, boleh faham lokus yang kedua? Iaitu lokus bagi dua titik tetap. Okey, ini lokus yang kedua. Lokus bagi dua titik tetap. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh yang kedua untuk lokus 2. Okey, untuk lokus 2 kita lihat soalannya. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga sama sisi PQR. Tentukan lokus bagi titik X. Okey, lokus bagi titik X maksudnya lokus X. Okey, yang berjarak sama dari,
Okey, dari titik P dan titik R. Okey, di sini jelas iaitu dua titik. Okey, dan kamu perlu ingat apabila dua titik maksudnya kita perlu membina pembahagi dua sama serenjang di antara dua titik yang terlibat. Jadi kita akan bina lokus ini melibatkan titik P dan titik R. Okey, dan kita perlu guna jangka lukis untuk membina lokus yang kedua. Okey. Jadi daripada titik P, kita ulang langkah yang tadi. Pastikan jangka lukis kamu lebih daripada separuh. Okey, lebih daripada separuh panjang PR. Okey. Katakan ni dah lebih separuh. Jadi kita bina satu lengkuk di bahagian atas. Okey. Satu lengkuk di bahagian atas dan juga satu lagi lengkuk di bahagian bawah. Okey. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, okey. Letakkan pula yang tajam ni. Okey, cikgu tukar kedudukan. Sekarang ni yang tajam ni kita letak pada R. Okey, dengan bukaan jangka lukis yang sama, kita perlu bina satu lengkuk di atas dan juga satu lagi lengkuk di bahagian bawah. Okey, boleh? Dan seterusnya kita akan sambungkan dua tempat persilangan daripada lengkuk yang kita dah ada. Okey? Okey. Jadi kita ambil pembaris, kita sambungkan di antara titik persilangan. Okey, titik persilangan dan cikgu akan warnakan dengan warna hijau sebagai lokus. Okey? Okey. Jadi yang hijau ini merupakan cikgu labelkan yang ini sebagai lokus X. Okey, kita lihat pula pada soalan tadi, tentukan lokus bagi titik X. Okey. Jadi sekarang ni kita labelkan garis yang kita dah buat tadi sebagai lokus X. Okey, boleh faham untuk lokus yang kedua? Okey, seterusnya kita lihat pula latihan. Rajah menunjukkan garis lurus PQ yang berjarak 10 cm. X ialah satu titik yang sentiasa berjarak 4 cm dari titik P. Okey, macam mana cara kita nak kenal lokus? Okey, start daripada perkataan dari. Kamu lihat. Okey, maksudnya ada satu titik. Okey, satu titik maksudnya lokus 1. Okey, lokus 1 yang kita dah belajar tadi. Apakah lokus yang terbentuk? Ialah sebuah bulatan. Okey, boleh? Okey, jadi kita akan lukis lokus X. Okey, lokus yang kita akan lukis ialah lokus X. Okey, lokus X. Okey, berjarak 4 cm merujuk kepada jejari dia. Okey, merujuk kepada jejari dia. Dan berpusat di titik P. Okey, jadi kita perlu ada jangka lukis. Okey, dan jangka lukis ni kita perlu ukur sebanyak 4 cm. Okey, yang pertama sekali kamu ambil jangka lukis dan ukur ukurannya 4 cm. Okey, cikgu ukur 4 cm. Okey, jadi kita akan letak yang tajam, okey, yang tajam pada P. Kerana apa? X ialah titik yang sentiasa berjarak 4 cm dari titik P. Maka pusatnya di titik P. Okey, jadi cikgu akan buat satu bulatan. Okey. Jadi kita dah dapat satu lokus. Jadi yang ni cikgu labelkan sebagai lokus, hurufnya ialah X. Okey, jadi yang ni cikgu label sebagai lokus X. Okey, kita lihat pula seterusnya soalannya, huraikan selengkapnya lokus bagi X. Okey, jadi lepas kita dah lukis, kamu boleh huraikanlah. Huraikan ni maksudnya kita tulis, okey. Kita nyatakan lokus X, okey, lokus X ialah sebuah bulatan yang berpusat di
titik P, okey, dan berjejari 4 cm. Okey, apabila diminta untuk kamu huraikan locus, jadi inilah bentuk ayat yang perlu kamu tulis. Okey, locus X ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik P dan berjejari 4 cm. Okey, boleh Okey, kita lihat pula soalan yang kedua, soalan B. Okey, soalan B. Okey, Y ialah satu titik yang sentiasa berjarak 5 cm dari titik Q. Okey, juga ada satu titik. Maksudnya kita perlu bina bulatan. Okey, berjejari 5 cm daripada titik Q. Okey, locus ni nama apa? Locus Y. Okey, locus yang kedua ialah locus Y. Okey, jadi cikgu akan bina locus yang kedua. Okey, kita akan bina locus yang kedua. Okey, kita ambil jangka lukis kita dan kita perlu ukur 5 cm. Okey, 5 cm lah. Ikut yang soalan kita. Okey, jadi kita akan letakkan pada Q. Okey, sekarang ni locus ni cikgu akan warnakan dengan warna pink. Okey, untuk membezakan antara locus X dengan locus Y. Okey, letakkan jangka lukis pada yang tajam pada Q dengan ukuran 5 cm. Okey, bina satu locus. Jadi, apakah locus yang terhasil? Locus yang terhasil juga sebuah bulatan. Dan jangan lupa untuk kamu labelkan. Jadi, yang ni ialah locus yang kedua, iaitu locus huruf Y. Okey, lihat pada soalan. Lengkap, huraikan selengkapnya locus bagi titik Y. Okey, locus bagi Y ialah sebuah bulatan. Jadi, kamu perlu huraikan sama seperti soalan pertama tadi. Okey, kamu tuliskan huraiannya iaitu locus Y ialah sebuah bulatan yang berpusat di Q, berpusat di Q dan berjejari 5 cm. Okey. Ni ayat apabila diminta untuk kamu huraikan selengkapnya locus. Okey. Boleh faham? Ini adalah contoh untuk locus yang pertama, iaitu locus dari satu titik. Okey, seterusnya kita akan lihat pula latihan yang kedua. Okey, latihan kedua. Rajah di sebelah menunjukkan segi empat sama ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. P dan Q ialah dua titik yang bergerak di dalam segi empat sama ABCD. Dengan menggunakan huruf di dalam rajah, nyatakan locus bagi titik. Okey, yang pertama, titik P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik D. Okey, cikgu kata apabila diberi soalan locus, kamu tentukan dulu kata kuncinya. Okey, apa yang perlu kita lukis? Locusnya ialah locus P. Okey, nama locusnya ialah locus P. Dan kata kuncinya bermula daripada perkataan dari. Okey, titik A dan titik D. Okey, ada berapa titik? 2 titik. Okey, bila 2 titik maksudnya locus 2. Iaitu pembahagi 2 sama serenjang di antara titik A dengan titik D. Okey, jadi sebelum kita nak nyatakan huruf dalam rajah, kita perlu lukis dahululah. Dan di sini cikgu tunjukkan juga menggunakan jangka lukis untuk membina locus yang jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik D. Okey, jadi kita akan bina pembahagi 2 sama serenjang. Okey, langkah pertama, letakkan jangka lukis pada titik A. Okey, bina satu lengkuk. Okey, lengkuk di atas, okey, di sebelah kanan dan juga lengkuk di sebelah kiri.
Okey, daripada A. Dan satu lagi titik yang terlibat ialah titik D. Jadi jangka lukis kita ni kita letak juga pada D. Dengan bukaan jangka lukis yang sama. Okey, jadi kita akan bina juga lengkuk daripada titik D. Okey, satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Okey, boleh? Jadi kita akan gunakan pembaris untuk menyambungkan dua titik yang bersilang ini dan cikgu akan warnakan dengan warna hijau. Okey. Okey, jadi cikgu gariskan pembahagi dua sama serenjang di antara A dengan D. Okey. Jadi untuk soalan A, okey, dia nak dengan menggunakan huruf di dalam rajah nyatakan lokus. Jadi garisan hijau ni ialah garis HF. Okey, jadi untuk jawapan B, A, okey untuk jawapan A, jawapannya ialah garis HF. Okey. Soalan tak perlu, jawapan kita tak perlu huraikan kerana dia hanya minta huruf yang menyatakan lokus. Okey, jadi lokus yang warna hijau ni mewakili garis HF. Okey, tu soalan pertama. Kita lihat pula soalan yang kedua. Okey, soalan B. Q yang bergerak. Okey, Q yang bergerak maksudnya lokus Q. Okey, lokus Q. Dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari tertinggal ni. Dari titik B dan titik D. Okey, ni tertinggal perkataan dari. Dari titik B dan titik D. Okey, jadi melibatkan lokus 2 juga kerana 2 titik. Okey, jadi kita perlu membina pembahagi dua sama serenjang di antara titik B dengan titik D. Okey, jadi yang ini cikgu akan gunakan warna yang berbeza lah supaya kamu boleh nampak beza dia. Jadi yang ni kita akan gunakan warna purple. Okey, warna ungu. Okey, apakah langkah pertamanya? Okey, langkah pertama kita akan letakkan jangka lukis kita dekat titik yang terlibat. Okey, kita ada titik B di sini dan titik D di sini. Jadi kita akan bina pembahagi dua sama serenjang. Jadi dari titik B kita bina satu lengkuk. Okey, kita bina satu lengkuk dari titik B. Okey, dan juga bahagian bawah dan bahagian atas. Okey. Okey, daripada titik B. Yang kedua, jangka lukis dengan bukaan yang sama. Okey, jangka lukis dengan bukaan yang sama. Kita letakkan pula yang tajam ni pada D. Okey, yang tajam kita akan letakkan pada D. Okey. Okey, kita akan letakkan yang tajam ni pada D. Dan kamu jangan ubah jangan ubah ukuran dia. Okey. Jadi kita akan bina pembahagi dua sama serenjangnya. Okey, satu lengkuk di bahagian atas dan satu lagi lengkuk di bahagian bawah. Okey, katakan tempat persilangan tu terlalu sedikit, kamu boleh tambah semula. Okey, kamu boleh letakkan semula jangka lukis pada titik B tadi kerana persilangannya terlalu kecil. Okey, jadi kita boleh tambahkanlah. Okey, lengkuknya. Okey. Jadi kita dah ada persilangannya di sini, maka kita gunalah jangka pembaris. Okey, kita guna pembaris untuk kita menyambungkan titik yang terlibatlah. Okey. Okey Okey, yang ni cikgu akan warnakan dengan warna yang berbeza daripada warna yang kita dah ada di situ. Jadi yang ni cikgu akan gunakan warna pink. Okey. Okey, garis pink ini merupakan pembahagi dua sama serenjang bagi garis B dan garis D. Tapi soalan kita nak dengan menggunakan huruf. Jadi apakah huruf bagi garis ini? Huruf yang terlibat ialah huruf AC. Jadi kita tulis jawapannya untuk soalan B. Garis
AC. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham untuk locus yang kita belajar dalam video kali ini, iaitu yang pertama, cikgu ulang semula. Yang pertama tadi kita dah belajar tentang locus 1. Okey, locus 1 iaitu dari satu titik tetap. Okey, apakah bentuk locusnya? Bentuk locusnya ialah sebuah bulatan. Okey, dan yang kedua yang kita dah belajar yang ini, latihan yang ini iaitu locus dari dua titik tetap. Okey, dan apakah locus yang terbentuk? Iaitu garis pembahagi dua sama serenjang. Okey. Jadi untuk video kali ini kita belajar locus 1 dan locus 2. Okey, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen dan kita akan jumpa lagi untuk locus 3, 4 dan 5 dalam video yang seterusnya. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.